Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman wa imanan wa taslima. Kita teruskan lagi pengajian kita mengenai tashbih. Kali ini kita akan bincang mengenai agradut tashbih. Tujuan apa tashbih itu? Apa agrad dia? Apa matlamatnya? Jadi di sini ada 8 agradut tashbih. Pertamanya, bayanu halil musyabbah, untuk menjelaskan keadaan musyabbah. Yang kedua, bayanu miqdaril halil musyabbah quwwatan wa dha'fan, ziyadatan wa nuqsah, untuk menerangkan kadar keadaan musyabbah dari segi kuat dan lemah, dari segi banyak dan sedikit. Yang ketiga, bayanul imkanil musyabbah, menyatakan kemungkinan musyabbah berlaku, bersifat dengan sifat yang disebut. Yang keempat, taqriril halil musyabbah fi nafsis sami', untuk mensabitkan, untuk menetapkan keadaan musyabbah itu pada diri yang pada diri orang yang mendengar. Jika dia ragu-ragu, tak berapa yakin, kita bawa tasbih untuk meyakinkan dia. Taqrir halil musyabbah fi nafsi sami'. Yang kelima, tazinul musyabbah wa tahsinuhu, untuk mengelokkan atau untuk menghiasi musyabbah dan mengelokkan keadaannya. Yang kelima, yang keenam, taqbih musyabbah wa tabsyi'ihi, untuk menghuduhkan keadaan musyabbah. Wa tabsyi', dan menerukkan keadaannya. Bas tabsyi' ni mana? Menghuduh jugalah, memburukkan keadaan dia. Yang ketujuh, iham annal musyabbah bih atammil musyabbah. Yang ketujuh dan ke-8 ini agrad, kembali ke agrad musyabbah bih. 1 sampai 6 tu agrad tashbih lil musyabbah, yang kembali kepada musyabbah. Baik, ihamu annal musyabbah bih atam mim musyabbah, untuk memberi gamukkan bahawasanya musyabbah bih itu lebih sempurna sifatnya berbanding dengan sifat musyabbah. Iham ni makna sangkaan. Sangkaan makna sangka 30%, menyangka demikian. Kalau syak, sangka juga 50%. 50% benar, 50% tak benar. Sangka 50% sangka, 50% tak sangka. Iham ni 30% sangka, 70% tak sangka. Kalau zon 70% sangka, 30% tak sangka. Adapun yakin 100% menyangka demikian. Itu yakin. Maksudnya kita menyangka bahawa musyabbah bih itu lebih sempurna daripada sifat musyabbah pada fil wajhi syabah, pada wajah syabah. Yang ke-8, bayanul ihtimam bil musyabbah bih, untuk menyatakan kepentingan ambil berat terhadap musyabbah bih. Ini agrad tashbih. 8 agrad tashbih. Kita tengok satu persatu. Agradut tashbih allati ta'udu alal musyabbah. Ni agrad tashbih yang 1 sampai 6 tu kembali kepada musyabbah. 7 dan 8 agrad dia kembali kepada musyabbah bih. Baik, agrad yang kembali kepada musyabbah. Pertama,
menyatakan keadaan hal musyabbah. Jika ditanya, mata yata'attal gharadu bayan halil musyabbah, bilakah datangnya tujuan tasbih untuk menyatakan keadaan hal musyabbah? Yata'atta hina ma yakunul mushabbahu ghairal ma'rufi sifah lisami' allati yuradu isbatuha qabla tashbih, wal musyabbah bih yakunu ma'luman inda sami' bitilka sifat. Jika kita nak tahu tujuan dia untuk menyatakan keadaan musyabbah, ketika mana? Ketika musyabbah ghairul ma'ruf sifat lisami'. Ketika musyabbah itu sifat dianya tidak diketahui oleh pendengar. Sifat yang kita nak royak kepada pendengar tu, pendengar tidak tahu sifat dia macam mana. Allati yuradu isbatuha. Yakunu, terjadinya bayanul hal, yakunul musyabbah adalah musyabbah ghairul ma'ruf sifat lisami allati yuradu isbatuha. Sifat hak kita nak royak ni pendengar tak tahu. Sifat musyabbah hak kita nak royak pendengar tidak tahu sebelum dibawa tasbih. Buat tasbih tu barulah dia tahu. Wal musyabbah bih yakunu ma'luman inda sami'. Dan musyabbah bih sudah sifat musyabbah bih pendengar itu maklum tahu. Jadi kita mari sifat hak dia tahu, untuk menyatakan keadaan sifat musyabbah hak dia tak tahu. Wa'ari musyabbah bih dia tahu dah sifat, untuk menyatakan sifat musyabbah hak dia belum tahu. Ini dia panggil bayanu halil musyabbah. Kita tengok contoh bayan hal musyabbah. Contoh bayanil hal musyabbah. Kata Bishr bin Barq, idza qamat lihajatiha tasannat ka'anna izamaha min khayzuran. Apabila dia bangun untuk melakukan kerja bagi menunaikan hajatnya, tasannat, tubuh dianya melenggar-lenggar, jalan dia melenggar. Ka'anna, seolah-olah izamaha, tulang perempuan ini min khayzuran, daripada pokok apa khayzuran ni? Pokok buluh ke apa rasanya buluh ya, yang mana dia lembut. Boleh ke apa? Buluh ni kita boleh lenturkan dia, boleh tarik belok gini dah. Dia tidak patah. Begitulah keadaan tulang dia. Boleh bayarlah keadaan dia jalan melenggar tu, seolah-olah tulang tubuh dia tu dia buat daripada pokok buluh. Tulang ni keras, kita tak boleh nak belok nak backup, tapi oleh kerana kita tengok dia jalan melenggar dah, dia menyipatkan keadaan perempuan. Mana musyabbah di sini? Musyabbah dia izam. Izam musyabbah, seolah-olah izamaha. Musyabbah bihnya khayzuran, seolah-olah tulang dia dari apa? Daripada pohon buluh yang lembut, yang boleh kita belok, lenturkan dia. Boleh belok, kita belok, lepas tu dia jadi betul, apa boleh belok kiri kanan, belakang depan. Ni nak nyata keadaan musyabbah. Musyabbah ni sifat dia tidak diketahui. Tiba-tiba kita buat mari buluh ni kita tahu lah sifat dia nya. Sifat buluh ni boleh nak lentur, boleh nak tarik kiri, dia boleh nak tarik kanan, dia ikut. Dia tidak kata kita tarik sikit dia patah selalu dak. Tidak. Begitulah keadaan tulang perempuan yang disifatkan oleh Bishr bin Barq. Apabila dia berdiri ataupun dia bangun, apabila dia pergi buat kerja, bangun untuk buat kerja, lihajatiha, untuk menunaikan hajatnya, tasannat, tasannat, tubuh dia tegak melenggar-lenggar. Dia berjalan dalam keadaan melenggar,
cenderung kanan cenderung ke kiri, tasanat ini tak. Kalau pokok tasanat agak kena angin tak, dia pergi apa, pergi ikut kanan, pergi ikut kiri, begitu. Gitulah keadaan dia. Seterusnya misal bayan musyabbah lagi. Fa innaka syamsun, kata Nabi Az-Zibyani yang memuji Nu'man bin Munzir. Fa innaka syamsun wal muluku kawakibun idza tala'at lam yabdu minhunna kawkab. Mu ni matahari, mu matahari, wal muluk raja-raja hak lain, kawakibun planet-planet lain lah, tidak berseri seperti matahari. Idza tala'ta, apabila mutubik, lam yabdu minhunna al-kawkab, tak ada pun planet tu akan kelihatan. Tubik saja matahari kita nampak boleh, tak nampak. Nampak bintang tak nampak. Jika matahari tak ada, barulah nampak. Begitulah dia nyatakan keadaan musyabbah. Musyabbah ni Nu'man bin Sab yang dipuji itu Nu'man bin Munzir. Nu'man bin Munzir ni supaya matahari lah. Kalau dia ada tak, pembesar lain, raja-raja hak lain tu tak timbul, senyap belaka dah, tak kelihatan. Mana musyabbahnya? Musyabbahnya domika. Dah. Musyabbah bihnya mana? Syamsun. Musyabbah bih Syamsun. Musyabbah juga muluk. Dah. Musyabbah bih dia kawakib. Nak ayat keadaan. Sifat musyabbah ni, sifat Nu'man bin Syabi' ni tidak diketahui sifat dia macam mana. Sebelum dibawa musyabbah bih. Apabila awak mari bawa musyabbah bih, baru tahu sifat dia. Mu ni supaya matahari. Tak? Raja-raja lain supaya planet-planet lain. Apabila mu ada, tak kelihatan dah raja planet. Apabila matahari ada, tak kelihatan dah raja-raja lain, planet-planet lain. Begitulah keadaan mu. Apabila mu ada, Nu'man bin Munzir, raja-raja lain tu tak timbul dah, walaupun dia ada bersama. Orang tak pandai, orang pandai kau bermula. Sebab mu ni lebih segala-galanya berbanding dengan raja yang lain. Ini nak bayan hal keadaan musyabbah, lebihnya musyabbah. Yang kedua, bayan miqdar hal musyabbah pula. Gharak yang kedua ialah nyatakan kadar keadaan musyabbah, quwwatan wa dha'fan, dari segi kuat ataupun lemah, wa ziyadatan wa nuqsan, dari segi banyak atau sikit. Ziyadah mana bertambah ataupun kurang, mana banyak ataupun sikit. Sifat yang dimiliki oleh musyabbah itu. Mata yata'attal gharad bayan miqdar hal musyabbah, bilakah datangnya tujuan tasbih itu untuk menyatakan kadar hal musyabbah? Jika dia tanya gitu, kita boleh jawablah, yata'attahi nama yakunul musyabbah ma'ruf sifat allati yuradu isbatuha lisami ma'rifatan ijmaliyah qabla at-tashbih wal musyabbah bih ma'ruf sifat bidiqqah. Dia kata gharak ini datang ketika mana? Ketika musyabbahnya orang tahu dah sikit. Pendengar tu tahu dah sifat musyabbahnya. Dia tahu dah sifat hak nak ayat tu. Tak. Cuma dia tahu ma'rifatan ijmaliyah, secara umum. Bukan secara terperinci. Dia tahu secara umum sahaja. Musyabbah ni bersifat dengan sifat tersebut. Sebelum tasbih. Sebelum tasbih dia tahu dah ada sifat. Cuma tahu sekadar umum. Bahawasanya musyabbah diketahui sifat musyabbah yang hendak dinyatakan sifatnya itu, diketahui sifat tersebut oleh pendengar secara umum sebelum tasbih. Wal musyabbah bi, sedangkan musyabbah bi ma'ruf sifat bidiqah, sedangkan pendengar itu mengetahui sifat musyabbah bi dengan secara detail. Kita tengok contoh dia. Contoh bayan miqdar hal musyabbah, dari segi kuat ataupun lemah, dari segi banyak atau sedikit. Ustaz bawa ayat Quran dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma qasat qulubukum min ba'di zalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian keraslah hati-hati mereka selepas melihat
peristiwa tersebut. Maka dia kerahnya dia seperti batu ataupun lebih daripada batu kerahnya. Cerita yang Ustaz dah cerita sebelum ni, keadaan Bani Israel yang tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, walaupun Nabi Musa bawa tanda-tanda mukjizat tentang kebenarannya. Apabila ayat ni sebelumnya tentang berlaku kematian tak? Kematian salah seorang Bani Israel yang dibunuh oleh sepupunya. Orang mati ni orang kaya, sepupu dia miskin, dan orang kaya tu tak ada anak, tak ada waris mewarisi harta, dan jadi orang miskin ni nak kepada harta, segera dia bunuh sepupu dia. Kemudian dia bawa mayat sepupu dia ke kampung sebelah dan menuduh orang kampung sebelah tu yang membunuh kampung berjiran, ada membunuh sepupu dia. Jadi perkara ini hampir berlaku pertumpahan darah di antara dua kampung tersebut. Apabila begitu, mereka merujuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam Allah suruh sembelih lembu dan ambil anggota lembu, pukul si mati itu. Apabila disembelih lembu dan dipukul si mati itu memberitakan pembunuhnya yang sebenar, iaitu sepupu dia. Sepupu dia. Apabila Bani Israel melihat benda tersebut, perkara tersebut, mereka tidak beriman juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Thumma qasat qulubukum min ba'di zalik fahiya kal hijarah. Kemudian Allah kata, kerahnya hati-hati kamu, hai puak Bani Israel, selepas melihat peristiwa tersebut, fahiya kal hijarah. Hati kamu ini seperti batu, au ashaddu qaswah, ataupun lebih kerah daripada batu. Baik, kerah batu ni diketahui oleh pendengar, tapi kerasnya hati itu tidak diketahui oleh pendengar. Jadi nak nyatakan kadar kekerasan hati itu macam mana? Kerah dia kerah supaya batu, malah lebih keras daripada itu. Batu walaupun kerah, dah kena air dia pecah, kita kata dia pecah, tapi hati manusia dia kerah tak? Dia tak terima dah kebenaran. Beri 1000 mukjizat pun benda menyalahi adat, dia tidak terima. Sebab itulah dia au asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu itu. Jadi buat mari tasbih ini untuk menyatakan kadar beratuh kekerasan keadaan, kekerasan hati musyabbah, quwwatan wa dha'fan wa ziyadatan wa naqsan. Okey. Kita tengok contoh lagi. Misal bayan miqdar hal musyabbah quwwatan wa dha'fan wa ziyadah. Qawlu Abi Tamam yasifu jamalir risalah. Midadun mithlu khafiyatil ghurab wa qirtasun karaqrakis sarab wa alfazun ka'alfadil mathani wa khattun mithlu washmi yadil ka'ab. Abi Tamam menyipatkan comelnya tulisan surat. Surat yang dihantar dan tulisannya comel, jelas, molek. Dia sifat lagu mana? Dia kata midadun, dakwah dalam surat ni mislu khafiyatil ghurab, seperti bulu apa? Bulu burung gagak hitam. Bulu kat sayap dia hitam, ka khafiyatil ghurab. Bulu khafiyah ni bulu hak duduk bawah sayap dia tu. Khafiyah tak? Sayap dia hak bawah. Kalau duduk di atas tu boleh jadi kena panah. Dia bawah tak kena panah, tak kena apa. Lagi hitam dah. Agak dah hitam. Dakwah dia guna Allah hitamnya. Seperti khafiyatil ghurab. Bulu burung gagak yang berada di bawah sayap dia.
Wa qirtasun qaraqrakis sarab. Kertas pula gunanya sinar. Supaya kilauan fata morgana, kilauan fata morgana, kita duduk tengah panah, duduk tengah jalan panah, nampak jauh-jauh sinar la jauh. Itu hak sinar la supaya itu kilauan fata morgana. Kalau kita pergi dekat, tak nampak apa, tak ada gambar satu. Nah, dia kata kertasnya sinar comel supaya raqrakis sarab, seperti kilauan fata morgana. Wa alfadun ka alfadil masani. Oh, lapah-lapah yang digunakan, perkataan yang digunakan pun elok molek. Comel susunannya, kena gaya bahasanya comel. Supaya dengan lafaz masani. Lapah masani, lapah pujian. Ada ayat Quran sab'a masani, ayat 7 lapah pujian ada. Ada ulama kata surah Quran, surah Fatihah tu, ayat surah Fatihah 7 ayat sab'a masani. Lapah dia surah Fatihah. Comel Quran tak ada lah. Tak ada lah lebih comel daripada tu. Lapah Quran, lapah bahasa Arabnya, lapah mukjizat Quran ni. Wa khattun, tulisannya pula mislu wasmi yadil ka'ab, seperti lukisan di pergelangan tangan. Orang Tino dia nak kahwin dengan apa, dia lukis di pergelangan tangan tu, kat lengan dia. Di atas tangan, pergelangan tangan tu dia lukis. Comel lah lukis benda-benda comel. Nak ayatnya tulisan dia, khak dia tu comel seperti tu. Dia nak puji keadaan comelnya risalah. Dia tahu dah sifat apa ni, risalah surat tu bersifat dengan sifat yang comel. Tulisannya comel, kertasnya comel, tapi kadar dia tak tahu. Kadar banyak mana. Nak kadar dia apa ni lah, kadar hitamnya, kita kata hitam, tahu hitam. Dakwah kita tahu hitam, cuma kadar hitam nak tahu mana. Hitam supaya apa? Hitam kelabu asap kau, hitam supaya arang kau. Kita ketemu ni hitam supaya arang. Nak ayat kadar ke hitam itu. Bayar miqdar hal musyabbah. Mu ni hitam supaya abu. Hitam juga abu, tapi tidak sehitam arang. Bayar miqdar musyabbah. Okay. Kemudian yang ketiganya taqril halil musyabbah fi nafsi sami'. Untuk menetapkan keadaan musyabbah itu ada dalam diri pendengar. Maknanya pendengar ni ragu-ragu. Iyo kau musyabbah bersifat dengan sifat demikian. Iyo kau dia ragu-ragu. Jadi kita nak qarar untuk menetapkan, untuk keadaan hal musyabbah ni ke dalam jiwa pendengar, untuk menetapkan supaya untuk menghilangkan keraguan dia. Perkara ini biasanya kata berlaku ya ta'attahi nama yakunul musyabbah fil gharib amran ma'nawiyan. Fi hajati ila tasbit wal idah. Biasanya musyabbah ni benda yang berbentuk maknawi. Benda yang berbentuk maknawi berhajat kepada tasbit. Untuk apabila benda maknawi, bukan benda jenis boleh tengok dengan mata, bukan benda berjenis hissi boleh tengok dengan mata, boleh rasa, boleh sentuh. Ni benda maknawi, tak boleh nak rasa, nak sentuh, tak apa. Maka ia berhajat kepada tasbit untuk menetapkan benda itu. Wal idah, dan penjelasan. Berhajat kepada tasbit, kena cari bukti untuk mensabitkan benda tersebut dan menjelaskan benda tersebut. Fayu'ta bi musyabbah bih. Karena itulah dibawa datang musyabbah bih. Hatta musyabbah bih. Hatta qaribat taswi. Sehingga tasawwur. Yazidu musyabbah idahan. Sehingga gambaran benda yang dinyatakan itu menjadi dekat kepada pendengar. Dia menjadi dekat, boleh diterima. Dan bertambahnya penjelasan terhadap musyabbah itu. Yazidu musyabbah idahan. Jadi kita buat mari contoh lain untuk menyatakan benda ini adalah mungkin. Bukan kata tak mungkin. Pendengar tu rasa tak mungkin.
benda ni adalah mungkin. Dan kita buat mari contoh-contoh yang menyokong kemungkinan tersebut. Sebab kita kata duit banyak tak ada faedah. Macam mana orang duduk fikir duit banyak ada faedah? Kita kata tak ada faedah. Kita pun wayaklah untuk memungkinkan benda tersebut supaya api bila besar merosakkan. Api kan sikit baik yang ada faedah, tapi banyak dia membakar kita. Begitu juga dengan wayang baik. Jadi dengan keadaan begini, kita bawa tasbih gini, makna dia pun mikir untuk mengiyakan apa yang kita cakap, untuk menyokong. Baik, kita tengok contoh. Misal taqril hal musyabbah fi nafsi sami'. Firman Allah, lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffayhi ila al-ma' liyabluwa fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Bagi Allah Subhanahu wa taala dakwatun, seruan kebenaran. Bagi Allah Subhanahu wa taala ibadat, segala doa, segala apa adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yad'u min dunihi, dan mereka yang berhala-berhala yang mereka seru selain daripada Allah, la yastajibuna lahum bi syai', tidak menunaikan permohonan mereka sedikit pun. Allah kata bagi Allah segala doa, segala permohonan, segala ibadat bagi Allah sahaja. Allah yang maha benar, Allah yang tak seruan kebenaran hak. Tak. Allah yang maha esa, Allah yang maha benar. Segala doa, segala pengabdian lahu, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang menyeru selain daripadanya, berdoa kepada yang lain daripada Allah, yang menyembah selain daripada Allah, la yastajibuna lahum bi syai', mereka itu semua tidak menyahut ataupun tidak menunaikan untuk mereka yang kafir yang menyembahnya sedikit pun, illa kecuali kabasiti kaffaihi ilal ma', seperti orang yang mengholor tangannya kepada air yang jauh, dia berluafah untuk mengambil air itu, untuk mengambil air untuk diminum, supaya sampai kepada mulutnya untuk diminum. Wa ma huwa bibalighi, tidaklah ia boleh sampai kepada air tersebut. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, tidaklah doa orang kafir itu, ibadah orang kafir itu dia kepada berhala-berhala mereka, melainkan dalam kesesatan. Sesat. Dia mengharapkan dapat pahala, tapi sesat tak dapat pahala. Baik, mana musyabbahnya, mana musyabbah bihnya? Tak. Allah buat banding orang yang kafir, yang menyembah berhala dan mengharap sesuatu daripada berhala, tapi berhala tak boleh beri apa satu ke dia. Seperti orang yang ni barang maknawi, musyabah ni barang maknawi. Barang tasbih murakkab, barang maknawi. Kita tak boleh tengok, bukan benda tokoh. Kalau barang hisi, benda tokoh. Keadaan orang kafir yang berdoa, yang memohon, yang menyembah, yang berdoa kepada berhala supaya tolong mereka. Supaya tolong mereka, tapi mereka tak ada. Itu keadaan maknawi, musyabah dia maknawi. Supalah keadaan orang yang hala tangan je nak ambil air duduk jauh, hala tangan tak siapa. Hala tangan ada telaga, nak ambil air tak siapa, nak cebok air duduk jauh daripada dia, hala tangan untuk ambil air dan diminumkannya. Wa ma huwa bibalighi, dia tak sampah. Tidaklah doa orang kafir itu melainkan dalam keadaan sesak. Musyabbah bih dia supaya keadaan orang hala tangan untuk ambil air duduk jauh, dia tak siapa nak ambil air itu. Sama-sama tak boleh nak tolong dia. Tak, tangan tak boleh nak tolong orang hak daga. Apa ni, kalau nak ambil air dia duduk ada jauh,
Begitu juga berhala tak boleh nak tolong orang mana? Orang kafir hak berdoa kepadanya. Ini ayat takrir hal musyabbah fi nafsi sami. Mensabitkan keadaan musyabbah itu, mengiyakan keadaan musyabbah itu dalam pada diri pendengar. Begitu. Jadi dia katanya musyabbahnya amr maknawi. Amr maknawi lah di sini. Benda yang kita tak boleh nak kesal dengan mata, telinga, hidung, tapi boleh dikesal dengan akal fikiran. Itu amr maknawi. Contoh dia lagi. Innal quluba idza tanafara wuddaha mislu zujajati kasruha la yush'am. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, Abi Talib, dia kata hati manusia ni apabila dia bercakaran, hilang kasih sayang antara satu sama lain. Iza tanafara ni kak, apabila iza hilang kasih sayang, tanafara wuddaha. Tanafur ni mana pakak lari. Hak ni tak sayang, hak ni benci, hak ni benci, hak ni. Hati manusia ini apabila saling benci-membenci antara satu sama lain, apabila hilang kasih sayang antara satu sama lain, supalah mislu zujaj, supalah supaya kaca kata Sayyidina Ali. Kasruha, apabila dia hancur, la yush'am, tak boleh kita nak takut balik dah. Apabila hancur tak boleh nak takut balik. Supaya kaca, apabila dia pecah, nak takut balik payah dah. Begitulah keadaan hati manusia. Baik, mana musyabbah? Musyabbah ni keadaan hati manusia apabila dia saling tak sayang, saling tak kasih mengasihi antara satu sama lain. Ni benda maknawi. Benda maknawi. Kasih tidak mengasihi antara satu sama lain ni benda maknawi, bukan benda taqa. Bukan benda taqa yang boleh disentuh, boleh dirasa, boleh ditengok dengan mata. Musyabbah bih juga benda maknawi juga. Kita nak mengiyakan. Jadi penutur ni nak mengiyakan ulas kebenaran dia, bahawasanya hati manusia ni apabila dia benci-membenci, dia payah dah nak bersatu. Nak benarkan keadaan itu, dibawa dalilnya, dibawa contohnya, supalah kaca apabila pecah, hancur berkecah, kita nak satukan payah. Ini contoh takril hal musyabbah. Contohnya lagi, ada 3 contoh ni Ustaz ambil belakang dalam buku teks. Al-ilmu fi sigari kan nakshi 'ala al-hajar. Ilmu yang diperolehi ketika kecil sepertilah kita ukir atas air. Nak mentakrirkan ilmu hak dapat masa belajar kecil-kecil ni, ingat lama. Supaya kita ngukir atas batu. Kalau kita tulis atas batu, dia memang dia tangga. Kalau tulis tangga, kena air tangga. Okey. Kita tebuk batu. Tu dia tak akan tangga siapa bila-bila. Begitulah ilmu keadaan diperolehi masa kita kecil. Dia ingat semua. Lebihnya ilmu fisirari. Jadi, dapat ilmu semasa kecil ini bagai maknawi. Supalah nulis atas batu juga bagai maknawi, untuk mengiyakan, bukan bagai hissi, untuk mengiyakan keadaan kenyataan yang pertama. Kita bagi bukti yang kedua. Ini takrir hal musyabbah fi nafsi sami'. Setakat ini sahaja pertemuan kita untuk kali ini. Semoga ianya bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Setakat ini sahaja pertemuan kita untuk kali ini. Semoga ianya bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.